Dalam hadis yang ke-16, zaman orang tidak peduli daripada mana mendapatkan harta. Kalau Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nas zamanun ma yubalir rajulu min aina asabal mal min halalin aw haram, rawahu Nasa'i. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman di mana seseorang tidak mempedulikan daripada mana ia mendapat harta, apakah dari sumber yang halal ataupun dari sumber yang haram. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita salah satu daripada peristiwa akhir zaman yang ianya termasuk daripada tanda-tanda kiamat yang kecil. Sebelum datangnya kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala menzahirkan dua tanda ataupun disebut sebagai alamat hampir dekatnya dengan kiamat. Yang pertama, peristiwa-peristiwa yang dizahirkan yang merupakan sebagai tanda-tanda kecil. Kemudian bila mana selesai daripada peristiwa-peristiwa yang merupakan tanda kiamat kecil, maka berlakulah alamat-alamat ataupun tanda-tanda peristiwa selepas daripada itu yang merupakan tanda-tanda besar. Maka dalam hadis ini salah satu daripada peristiwa akhir zaman yang termasuk daripada tanda-tanda kiamat kecil. Akhir zaman nanti, kata Rasulullah, kamu akan lihat bagaimana hal keadaan orang pada ketika itu, yakni akhir zaman. Mereka dah tak kisah dan tak peduli dari mana harta mereka itu dapat, sama ada harta itu daripada sumber yang halal ataupun harta itu daripada sumber yang haram. Maka akhir zaman mereka tak kisah, mereka tak peduli dari mana punca harta yang mereka perolehi. Yang penting mereka dapat harta. Maka inilah yang disebutkan oleh Rasulullah kepada kita supaya kita berhati-hati bagaimana hari ini kita mendapatkan harta. Kerana nanti ramai di kalangan orang Islam, dia tidak peduli dah, dia tak kisah daripada mana harta yang dia dapat, dia perolehi. Dia ketepikan hukum hakam, dia ketepikan perkara halal haram. Yang penting mereka pada ketika itu mendapat dan memperoleh harta yang dia kehendaki. Dan apabila Rasulullah SAW menyatakan sedemikian, bahawa akan datang nanti akhir zaman satu masa kamu akan lihat di kalangan orang Islam mereka tak peduli daripada mana harta yang dia dapat, sama ada daripada sumber yang halal maupun haram. Maka kalau kita lihat hari ini, tuan-tuan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sudah jelas dan telah pun berlaku sedikit demi sedikit. Ini menyatakan dan menunjukkan bahawa kita berada di akhir zaman. Maka sebab itu zaman sekarang ini, sebab-sebab banyak peristiwa-peristiwa yang termasuk sebagai peristiwa akhir zaman dan merupakan tanda-tanda kiamat yang banyak dah berlaku, tidak lain dan tidak bukan zaman sekarang ini merupakan zaman kerosakan, zaman ketandusan rohani, zaman ketirisan akidah, zaman orang yang dah tak peduli dah dengan agama mereka, apatah lagi nak melaksanakan segala ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang dikatakan kita berada di akhir zaman. Sebab itu dalam hadis yang lain Rasulullah pernah menyatakan, sayati zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh wala minal Quran illa rasmuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang nanti, iaitu
akhir zaman, maka kamu akan lihat, kata Rasulullah, la yabqa minal Islam illa ismuh. Akan datang nanti, kata Rasulullah, akhir zaman, tidak kekal daripada diri orang Islam itu, kata Rasulullah, hanya tinggal nama saja. Tinggal nama saja. Nama-nama menunjukkan Islam, tetapi dari segi perwatakannya, dari segi pakaiannya, dari segi zahiriahnya, dari segi fikrahnya, dari segi tindak tanduknya, jauh daripada sudut yang dianjurkan oleh agama Islam. Lantaran kenapa? Kerana dia tidak kisah dah dengan agamanya, amalnya, imannya, Islamnya, kerana terpedaya dengan dunia. Maka sebab itu ingatan Rasulullah, akhir zaman kamu akan lihat nanti ramai orang Islam hanya pada nama sahaja. Wala minal Quran illa rasmuh. Dan kamu akan lihat juga nanti akhir zaman, kata Rasulullah, Al-Quran tinggal tulisan. Kerana ramai dah tak baca Al-Quran, ramai tinggalkan Al-Quran, apatah lagi untuk memahaminya, apatah lagi untuk mengamalkannya, jauh sekali. Maka ini dua tanda yang diperingatkan oleh Rasulullah kepada kita, selakunya kita ni umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang merupakan yang disebut sebagai akhir zaman, yang merupakan zaman ketandusan rohani, zaman maddiyah, zaman kebendaan, zaman materialistik. Semua orang berebut kepada dunia, berebut kepada harta, jawatan, pangkat dan sebagainya. Maka ini yang berlaku. Maka benarlah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana akhir zaman ini semua orang akan menilaikan sesuatu itu dengan nilai harta, dengan nilai duit, dengan nilai wang, material, kebendaan semuanya. Berharta maka akan mulia, berwang maka akan mulia. Itu pada pandangan zahir manusia akhir zaman. Tetapi hakikat sebenarnya kemuliaan, kehebatan, keistimewaan kita ni orang Islam, apatah lagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pada itu semua. Bukan kepada kebendaan, bukan kepada wang, bukan kepada duit, bukan kepada harta, bukan kepada jawatan, bukan kepada pangkat. Tapi sebenarnya kemuliaan kita adalah bila mana kita dapat usaha dalam kehidupan kita ini sampai akhir hayat kita melakukan ubudiyah, ibadah, ketaatan kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita nak ambil kira, tuan-tuan, kemuliaan seseorang itu dinilai dari segi harta, pangkat, jawatan, maka apa yang telah berlaku hari ini itulah yang telah terjadi, yang mana bila manusia dia mengambil lain daripada agama, maka dia akan berbalah, dia akan berkelahi, dia akan bergaduh, akan berlaku cakar-mencakar di antara satu sama lain, akan berlaku tindah menindah di antara satu sama lain, akan berlaku penginyayaan. Dengan sebab apa? Sebab akhir zaman dinilai dengan harta, dinilai dengan jawatan, dinilai dengan pangkat. Maka ini yang telah berlaku pada hari ini. Tindas menindas, berebut di antara satu sama lain, dan untuk mengaut sebanyak mungkin harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama pesan kita ni bila sudah berada di akhir zaman, banyak dah kita lihat peristiwa-peristiwa akhir zaman satu persatu depan mata kita, tuan-tuan.
Maka kata ulama, bila dizahirkan peristiwa akhir zaman yang mana menunjukkan kita hampir dah dengan kiamat, jalan untuk kita selamat daripada fitnah akhir zaman, jalan untuk kita selamat daripada kerosakan akhir zaman, tiada cara lain kata ulama melainkan apabila seseorang itu banyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada jalan lain, tiada lorong lain, tiada punca lain tuan-tuan untuk kita selamat daripada fitnah akhir zaman, melainkan kita kena perbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dengan orang yang banyakkan selawat kepada Rasulullah lah, mereka inilah golongan yang diselamatkan oleh Allah. Mereka inilah golongan yang dipelihara oleh Allah. Mereka inilah golongan yang akan dijaga oleh Allah. Iman dia akan terjaga, amal dia akan terpelihara, kehidupan dia kehidupan yang tenang, kehidupan yang terurus, hati yang tenteram. Dia akan selamat daripada fitnah akhir zaman. Tiada cara lain tuan-tuan, tiada amalan lain hari ini untuk keselamatan kita daripada fitnah akhir zaman. Banyakkan selawat kata ulama. Jangan tinggalkan selawat. Jangan tinggalkan selawat. Bahkan asbab daripada selawatlah, insya-Allah Allah Ta'ala akan pandu, Allah Ta'ala akan bimbing, Allah Ta'ala akan teruskan berikan hidayah, Allah Ta'ala teruskan berikan taufik. Walaupun kita berada di akhir zaman, zaman kerosakan hari ini bermaharajalela, merata-rata tuan-tuan orang buat maksiat. Maka untuk selamatkan diri, ahli keluarga, anak-anak dan orang Islam, maka jalannya perbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi bulan Ramadan, jangan kurangkan selawat. Kalau luar Ramadan satu hari kita selawat 100 kali, dalam Ramadan bukan 100 kali, fa'akthar, lebih banyak daripada tu, lebih banyak daripada bulan-bulan yang biasa. Apatah lagi kita berada di madrasah Ramadan, jangan lupakan Rasulullah. Rasulullah tak berhajat pada kita tuan-tuan. Rasulullah tidak memerlukan kepada kita. Dan kita ni selawat kepada Rasulullah, bukan Rasulullah berhajat kepada selawat kita, tidak. Kita ni yang berhajat kepada Rasulullah, kita yang mengharapkan kepada Rasulullah, dan kita yang memerlukan kepada Rasulullah. Selawat kita Rasulullah tidak minta pun. Bahkan kita selawat tu untuk diri kita sendiri. Kerana bila satu orang tu selawat, dia mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu tuan-tuan, jangan lekang dalam kehidupan kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dia menjadi asbab untuk keselamatan seseorang itu, ahli keluarganya, anak-anaknya daripada zaman fitnah hari ini, zaman kerosakan. Orang dah tak kisah dengan agama tuan-tuan, gadaikan agama, jual agama. Maka inilah tuan-tuan, apabila kita berada di akhir zaman seperti mana ingatan Rasulullah ini, supaya kita tidak terpalit dengan fitnah akhir zaman. Hati-hati, kuatkan iman, perteguhkan amal soleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka sebab itu juga Rasulullah menyatakan, bila mana datang nanti suatu zaman, yakni akhir zaman, antara perkara yang kamu akan lihat, mereka ni tidak peduli daripada mana datangnya harta. Harta daripada mana dia datang, dia tak kisah. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, halal, haram, ke tepi, dah tak kisah dah tuan-tuan. Ada tak? Ada. Dan telah berlaku, sedang berlaku, dan pasti akan terus berlaku, yang merupakan termasuk daripada peristiwa akhir zaman. Kerana Rasulullah sendiri sebut tentang perkara ini. Akhir zaman mereka dah tak peduli dah daripada mana datang harta. Dan salah satu daripada fitnah akhir zaman adalah harta.
Maka sebab itu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan, hati-hati dengan musuh kalian. Kita ni ada musuh, tuan-tuan. Apa musuh kita? Yang pertama kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ad-dunya. Dunia tu musuh kita. Dunia ni musuh orang yang beriman. Sebab tu disebut sebagai ad-dunya sijnun mu'min wa jannatu lil kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang yang tidak beriman. Sebab dunia ni bukan tempat untuk kita bersenang-senang. Maka orang beriman, tempat untuk kita bersenang-senang adalah akhirat, syurga nanti. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhiratlah tempat kita nanti kekal selama-lamanya. Yang kedua kata Imam Ghazali, hati-hati dengan musuh kalian. Apa dia? Nafsu. Nafsu, hati-hati. Kerana semua orang ada nafsu dalam diri masing-masing. Maka jika tidak kawal dan mengatasi nafsu, maka kita akan lesu, tuan-tuan. Ramadan tak Ramadan sama je. Dah masuk Ramadan dia rasa sama saja. Amal ibadah luar Ramadan dalam Ramadan sama je. Maka ini sebab apa? Nafsu mengatasi diri dia. Sebab tu hati-hati dengan nafsu. Jangan menuruti nafsu. Fatahlik, kata Rasulullah, kamu akan binasa nanti. Dan yang ketiga kata Imam Ghazali, musuh manusia, siapa dia? Syaitan laknatullah. Syaitan adalah musuh manusia. Maka dengan tiga perkara ini, maka kita tidak hati-hati, maka semuanya menjuruskan menggunakan senjata untuk merosakkan akidah, merosakkan iman, merosakkan amal saleh ibadah kita dengan menjadikan harta benda yang paling bernilai sekali di kalangan manusia pada akhir zaman. Maka sebab itu bila manusia dinilai dengan harta, pangkat, jawatan, maka mereka berebut dan mereka akan cari sebanyak-banyak harta kekayaan dan sebagainya. Maka sebab itulah mereka tak peduli daripada mana datangnya harta mereka, apakah dari sumber halal ataupun daripada sumber yang haram. Maka itu perkara yang kedua, ketiga dan sebagainya. Yang pertama, ada dulu harta. Ini merupakan keadaan akhir zaman. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Apabila dalam kehidupan manusia akhir zaman menjadi harta itu perkara yang tersangat penting dalam kehidupan dia. Bukan dari segi iman, dari segi amal ibadah, tetapi dia menjadikan harta itu yang sangat penting. Maka dia akan usaha mengumpul harta sebanyak-banyaknya. Dia akan usahakan macam mana dapat himpunkan, kumpulkan, kaut sebanyak-banyaknya harta. Kerana apa tadi? Kerana nak memenuhi hawa nafsunya. Kerana terpedaya dengan bisikan syaitan. Kerana tergoda dengan dunia. Maka bila mana dia nak memenuhi kehendak nafsunya, ataupun nak memenuhi kehendak kemahuan isterinya, ataupun anak-anaknya, ataupun ahli keluarganya, maka habis dia akan kaut, akan kumpul harta sebanyak-banyaknya. Maka daripada situ dia tidak kisah dah daripada mana sumber harta yang dia dapat, sama ada daripada jalan halal ataupun jalan haram. Maka hari ini tuan-tuan, betapa penting ingatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini supaya kita ambil perhatian. Dan peristiwa ini pasti akan berlaku, dan sedang berlaku, dan berterusan akan berlaku. Maka ini ingatan Rasulullah supaya kita ambil peduli, supaya kita tidak termasuk daripada fitnah akhir zaman hari ini. Salah satunya, orang dah tak kisah dah halal dan haram. Zaman orang dah tak peduli dah dari mana-mana punca rezeki yang dia dapat. Yang penting ada harta, ada wang, ada duit,
Ada pangkat, ada jawatan, punca halal haram itu nombor yang lain. Maka inilah ingatan Rasulullah SAW kepada kita supaya kita selamat. Rasulullah nak kita selamat tuan-tuan daripada fitnah akhir zaman. Rasulullah nak kita, iman kita terpelihara, jaga sampai kita mati. Rasulullah nak kita mati dalam keadaan iman. Rasulullah nak kita ni umatnya akhirat nanti masuk syurga tuan-tuan. Maka salah satunya ini ingatan daripada Rasulullah sebagai peristiwa akhir zaman yang merupakan tanda-tanda kiamat yang kecil, supaya kita dapat elakkan, kita dapat jauhkan daripada fitnah akhir zaman hari ini. Mudah-mudahan menjadi asbab kepada kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat nanti. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan daripada hadis ini, Rasulullah SAW dok ingatkan kita tentang salah satu daripada peristiwa akhir zaman, supaya kita berhati-hati. Kerana apa? Kita berada di akhir zaman. Yang kedua, dalam hadis ini Rasulullah dok ingatkan kita salah satu peristiwa akhir zaman, iaitu orang berebut tentang harta, orang berebut tentang pangkat, jawatan, dunia dan sebagainya. Hati-hati jangan sampai kita termasuk golongan yang tersebut. Pasti akan mendapat kebinasaan nanti. Yang ketiga, daripada hadis ini Rasulullah SAW menyatakan salah satu perkara yang termasuk akhir zaman, orang dah tak kisah dah tentang perkara halal dan haram. Rezeki yang dia dapat, harta yang dia dapat, dia tak peduli. Halal, haram, yang penting dia mendapat harta tersebut. Dan yang keempat, keselamatan kita daripada fitnah akhir zaman ni semua tuan-tuan, tiada jalan lain melainkan banyakkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Orang yang banyakkan selawatlah hanyalah orang yang mendapat keberuntungan dunia dan akhirat, dan insya-Allah menjadi asbab kita semua mati husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. InsyaAllah panjang umur, kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadikan Ramadan kali ini Ramadan yang paling terbaik berbanding Ramadan-Ramadan yang terdahulu. Maka banyakkan zikrullah, banyakkan salat-salat sunat, banyakkan membaca Quran, banyakkan selawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan sepanjang tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan jangan tinggalkan zikir asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ini perlu diperbanyakkan tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan. Terserah berapa banyak, kerana inilah yang disebutkan oleh Rasulullah. Dua perkara yang kita minta itu adalah nak mendapatkan redanya Allah. Yang pertama untuk dikuatkan iman, asyhadu an la ilaha illallah. Kita minta supaya dipelihara, dikuatkan iman. Astaghfirullah. Yang kedua, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala daripada segala dosa-dosa kita. Maka dua ni adalah merupakan untuk kita mendapat redanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dua yang terakhir, kita minta nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita minta syurga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita minta jauhkan daripada api neraka. Dua yang terakhir ini merupakan keperluan seluruh manusia. Merupakan seluruh keperluan manusia. Maka dihimpunkan dalam zikir doa tersebut untuk diperbanyakkan tiap-tiap hari sepanjang bulan Ramadan. Tiap-tiap hari untuk kita banyakkan dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita mendapat Ramadan yang diberkati, mendapat rahmat sebanyak-banyaknya daripada Allah, dan mendapat maghfirah, keampunan daripada Allah. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan. Panjang umur, insya-Allah kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Adza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.